Yes. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa an yakuna minal muhtadin. Yang bermaksud hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang beriman dengan Allah dan juga akhirat, serta mereka itu menunaikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak sempurna masalah seorang kamu sehingga hawa nafsunya aku tercenderung kepada apa yang aku bawa. Kata Rasulullah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa lifalat istifadah wa la sa'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurba salih. Amati silakan Tuan-tuan Imam, Sunya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, Tuan Siak, Datuk, kemudian Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin wa ta'ala. Alhamdulillah kita memuja dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan sekali lagi tuan-tuan pada pagi ini, insyaAllah. Saya minta maaf, bulan lepas memang tak dapatlah banyak program bertembung, saya tak dapat hadir. Saya pula dah pindah ke unit rumah puasa, jadi ada masanya terpaksa kerja malam lah, cuti malam. Dalam sebulan tu ada 4 kali kena ada giliran dan tugas lah. Jadi ada banyak unit, ada 8 unit untuk rumah puasa.
setiap minit lebih kurang 10 ke 11 orang anggota lah untuk buka puasa. Kena melapor diri di pusat dakwah di bahagian buka puasa. Jadi kena duduk sana lah, tidur sana. Kalau ada operasi kena keluar, kalau tak standby lah kat HQ. Baik, jadi pada pagi ini kita lihat di buku surat 435 betul kan? 435 masih dalam bab bimbingan untuk orang-orang arif. Bimbingan untuk orang-orang arif. Kita lihat kepada ulasan tambahan. Betul kan? Ulasan tambahan. Jadi apa kata musannaf dalam ulasan tambahannya ketika mengulas kata-kata hikmah, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak suka jika anda menjadi hamba kecuali hanyalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Syakawi menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha, tak suka kan anda menjadi hamba kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis menjelaskan, celakalah orang yang menjadi hamba mata wang dinar. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada mata wang dinar. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada mata wang dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada isteri. Celakalah kepada orang yang menjadi hamba kepada pakaian. Celakalah dan songsanglah, kan, banyaklah jenis celaka lah. Dalam masalah punya wail lah, wail tu celaka. Celaka pada orang yang jadi hamba kepada wang, perempuan dan sebagainya. Kerana kalau kita jadi hamba kepada benda itu, kita akan cenderung kepada benda itu lah, sehingga kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya hidup tu matlamat tu lebih fokus kepada benda tu, sama ada halal tu haram tu kita kisah, yang kita dapat kerana dia punya royah matlamat hidupnya benda tu. Duit, memanglah duit ni penting lah dalam kehidupan kita. Tak ada duit semua benda tak boleh cakap, semua benda tak boleh buat tak duit. Tapi tak ada duit pun masalah juga kan. Tanpa banyak pun susah juga nak menguruskan duit. Gitu. Baik, kemudian isteri. Isteri pun penting lah dalam kehidupan kita. Kerana isteri itu merupakan sawah ladang juga kan. Itu harsun nisa'ukum harasulillakum fa'tum minhu mastata'tum. Jadi perempuan itu merupakan sawah ladang. Maka datang oleh kamu mastata'tum fa'tu minhu mastata'tum. Datang oleh kamu kepadanya dengan cara mana yang kamu sukalah. Itu. Ketiga, pakaian. Pakaian, orang terlalu suka pada pakaian. Orang sanggup berhabis duit. Kadang-kadang pakaian tu menjolok mata. Pakaian tu tak cukup pun untuk aurat dan sebagainya. Buka sana, buka sini, tapi harga mahal, beratus-ribu harga dia kan. Sebab apa? Kerana jadi hamba kepada pakaian. Yang biasa banyak pakaian ni perempuan lah. Perempuan tengoklah pakaian dia lagi banyak pada lelaki. Betul tak? Betul kan? Antara lelaki dengan pakaian mana lebih banyak? Kat rumah lah pakaian perempuan kan. Saya tanya orang perempuan, tak jaya. Gitu. Itu pun dia kata pakaian tak ada. Bila suami kata jom kita keluar, alah tak ada pakaian lah bang. Pakaian dia banyak dalam hari tu, bersusun. Itulah sifat antara sifat manusia kan. Kalau dekat kedai pun tengok, kat shopping ke mana bahagian yang paling banyak, pakaian lelaki ke pakaian perempuan. Itu biasanya pakaian perempuan lah. Ini tempat itu 4/3 daripada kawasan tu perempuan pakaian dia.
1/3 lelaki je. Baik. Kemudian ujar Al-Junaid Baghdadi, Anda tidak menjadi hamba Allah dalam arti kata yang sebenarnya selagi mana masih terdapat dalam hati anda sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita masih lagi ada benda-benda yang selain daripada Allah Taala dalam diri kita, maksudnya dalam bab dunia lah, kalau pada dunia benda pangkat dan sebagainya, semaknanya kita belum sampailah kepada arti hamba yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Itu. Dia lagi selagi mana masih terdapat dalam hati anda sesuatu yang lain daripada Allah, yang lebih anda cintai, yang anda tidak akan dapat menikmati kebebasan dalam arti kata yang sebenar, selagi mana hak-hak ubudiyah, hak-hak kehamban kepada Allah masih anda tidak laksanakan sepenuhnya. Macam tu. Hamba mukatab ialah hamba yang dijanjikan kemerdekaan kan. Hamba mukatab tetap dikira sebagai hamba, walaupun hutang dengan tuannya sekadar 1 dirham saja. Walaupun hutang 1 dirham, tapi masih dikira sebagai hamba lah dengan tuan dia tadi. Macam tu. Selagi mana dia tak habis bayar pada tuannya, selagi itu maka dikira dia masih lagi hamba kepada tuannya. Cuma hamba ni ada hamba mukatab, betul tak? Kata hamba dijanjikan merdeka kan itu, hamba api juga kan. Kita pernah tengok tak cerita Kunta Kinte? Dulu kan ada kan cerita Kunta Kinte kan? Itu yang orang kulit putih itu datang ke Afrika tu, dia pergi tangkap orang Arab, orang Negro tu kan. Orang Negro tu ditangkap semua, lepas tu ditangkap, lepas tu naik datang kapal, dibawa ke Amerika, lepas tu dijual lah di sana, dijadikan hamba abdi kan gitu. Gitu. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Kunta Kinte ni, tuan tahulah sikit-sikit lah perjalanan dia. Gitu tu tuan-tuan. Sampailah akhirnya sekarang ni orang Negro tu, kulit hitam tu dia lebih hebat pula daripada, dan banyak kejayaan-kejayaan yang orang kulit hitam ni berjaya menaikkan nama mereka. Sedangkan dulu mereka tu semuanya hamba abdi Kunta Kinte. Kunta Kinte itu salah satu nama lah dalam babak dalam filem itu. Baik. Kemudian yang kedua, ketika mengulas kata-kata hikmah berikut, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bih. Usul, mana usul menyampaikan. Usuluka ilallah, sampai engkau kepada Allah. Usuluka ilal ilmi, berarti sampainya anda kepada ma'rifatullah. Ilmi maksudnya ma'rifah, itulah mengenal Allah Ta'ala lah, dengan sebenar-benar mengenal. Itu dengan ma'rifah. Gitu. Makna mengenal sama ada segi zat Allah Ta'ala itu, sama ada sifat dia, dan juga sama ada segi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan sebagai ma'rifah. Ada takrif ma'rifah tak? Ada kan? Kita lihat di muka surat 3, depan sekali surat 3 ada nota kaki di bawah itu. Jumpa tak? Ma'rifah. Jumpa tak? Ma'rifah ialah keadaan atau sifat seseorang arif yang mengenal Allah Ta'ala dari segi zat, sifat dan asma'nya, nama-nama Allah Ta'ala, hingga akhirnya dapat mengenal ataupun mengetahui rahsia-rahsia ketuhanan. Itu kata ma'rifah. Mana ma'rifah ni orang sebenarnya ma'rifah ni orang yang tingkatan tak tinggi lah sebenarnya. Walaupun ada kata-kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Itu. Tapi sebenarnya ma'rifah ni benda satu yang tinggi. Pembahasan dia, maknanya kalau dalam bab tauhid tu tinggilah bab tauhid tu kan. Sama ada kita nak mengenal Allah Ta'ala segi zat Allah Ta'ala tu, sifat dan asma'. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Durrun Nafis
Dalam Nurul Hafiz tu dia ada bincang berkenaan tauhid sifat, tauhid zat, tauhid af'al, tauhid asma wa sifat. Kalau tuan-tuan yang mengaji bab kitab Nurul Hafiz, dia ada bincang kat situ lah berkenaan dengan tauhid af'al, tauhid perbuatan, tauhid sifat, tauhid asma wa sifat, dan juga tauhid zat. Baik. Kemudian apa kata Ibn Ajibah? Kita lihat sebenarnya pada tadi Ibn Ajibah jelaskan orang-orang yang mahir di dalam makam ini menyebut beberapa istilah dan lafaz yang sering digunakan di kalangan mereka bagi mendekatkan kefahaman terhadap makna-makna yang dikandungi oleh istilah dan lafaz tersebut. Antaranya ialah istilah asyir, ar-rahil, zikril manazil, al-manahil, al-maqamat, ar-ruju' dan al-wukuf. Semuanya merupakan kinayah kepada mujahadah melawan nafsu. Walaupun istilah-istilah ni dia macam pelik sikit kan, jangan dengar kan. Tapi sebenarnya istilah ni maksudnya bukan sama je. Maksudnya mujahadah lawan nafsu. So dalam konteks kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mesti ada mujahadah lawan nafsu. Kerana nafsu ni lebih condong kepada benda yang tak elok. Jadi nak sampai tingkatan dekat kepada Allah, mesti lawan nafsu. Gitu. Kemudian memutuskan halangan-halangan yang menggagalkan mujahadah nafsu tadi. Itu yang kedua. Yang pertama, mujahadah nafsu. Yang kedua, memutuskan halangan. Apa-apa saja yang halanganlah yang menyebabkan kita gagal untuk mujahadah nafsu. Halangan-halangan itu kita kena hilangkan, kan, atau kena pinggirkan. Yang ketiga, atau menumpukan perhatian kepada memutuskan halangan yang boleh menggagalkan mujahadah melawan nafsu atau nafsu tersebut. Yang ketiga, maknanya kita fokus menumpukan perhatian macam mana nak putuskan halangan tadi. Yang mana halangan tadi semuanya boleh menggagalkan dalam konteks kita nak menjahat diri kepada Allah Ta'ala. Akan diterangkan kata-kata hikmah berikut. Laula mayadinal nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Laula mabadinal nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Kalau tidaklah kerana medan-medan nafsu, sudah tentu tidak akan terrealisasi perjalanan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana medan-medan nafsu, sudah tentu tidak akan terrealisasi perjalanan yang orang yang menuju kepada Allah Taala. Sebab menuju kepada Allah Taala bukan perkara mudah. Kita akan menempuh dengan berbagai-bagai halangan, cubaan, godaan, rahmah, mihnah dan macam-macam lah. Dalam konteks kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara yang lain juga ialah seperti al-usul, at-tamkin, as-sukun, tama'ninah, al-musyahadah, mukalamah, mujalasah dan musawah dan lain-lain lah. Kesemua ni kinayah. Kata kinayah ni maksudnya kata majaz lah, kinayah atau sindiran kepada sesuatu yang dapat ditangkap oleh ruh dan dirasai oleh rahsia-rahsia hati mereka berkaitan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Benar. Itu. Usul ni makna sampailah. Tamkin ni penyerahan diri kan, tamkin. Sukun makna diam, tamakninah diam juga lah, tamakninah. Musyahadah penyaksian, mukallamah ni maksudnya berkata-kata kan, salamah. Mujalasah maksudnya duduk, mujalasah majlis, musawah bersamaan. Walaupun dari segi istilahnya, dari segi logah dia maknanya berbeza-beza, dari segi logah je lah, sebab lain kalimat lainlah maknanya, tapi dari segi maksudnya sama je.
Dia kinayah kepada sesuatu yang dapat ditangkap oleh ruh dan dirasa oleh rasi-rasi hati, berkaitan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah masuk dalam konteks mainan hati kita lah. Sebab hati je kadang boleh menangkap satu benda. Walaupun zahiriat kita tak boleh tangkap, tapi hati kita boleh nampak. Macam tu kan? Perasaan kita boleh tangkap. Dari segi mata kata tak boleh tangkap. Macam tu. Itu dikatakan basirah. Basirah. Baik. Kemudian Ibnu Ubad pula menjelaskan bahawa sampai kepada Allah yang dijelaskan oleh ahli-ahli sufi ialah sampai kepada ilmu yang sebenar. Sampai kepada ilmu yang sebenar tentang Allah, dan dia merupakan matlamat orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, dan kemuncak perjalanan orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Ia bukanlah sampai melibatkan zat dengan zat. Bukan maksud sampai itu antara zat dengan zat. Sampainya si Ali kepada si Abu, macam tu kan. Dia bukan maksud sampai macam tu. Kalau Allah Ta'ala ni tidak berjuzuk, tidak berjisim, macam mana kita dikatakan sampai pada Allah itu macam Ali sampai pada Abu, Ahmad dan sebagainya. Jadi dia bukanlah sampai melibatkan zat dengan zat, kerana kepahaman seumpama ini jauh sekali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat Allah Ta'ala itu yang laisa bijuz'in wala bijisim, tidak ada juzuk, tidak ada jisim, tidak bersusun-susun daripada anasir, kan, daripada tanah, air, api, udara dan sebagainya. Dia bukan macam tu. Azan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah seperti manusia je tu kan. Sampai pada air Ali kepada si Abu. Maknanya sampai Ali pada si Abu, maksudnya bertemulah, bertemu muka lah antara Ali dengan Abu gitu. Kemudian Syekh Junaid juga pernah menjelaskan, apabila tidak serupa dan sebanding dengan sesuatu berhubung dengan orang-orang yang mempunyai penyerupaan dan sebanding dengan sesuatu, awaslah kata. Maksudnya apabila tak serupa dan sebanding dengan sesuatu berhubung dengan orang yang mempunyai penyerupaan dan sebanding dengan sesuatu, awaslah kata. Ini adalah satu sangkaan yang pelik, kecuali berdasarkan kepada kelembutan Tuhan. Kelembutan Tuhan yang maha lembut dari sudut tidak ada tangkapan, tidak ada faham dan tidak ada lingkungan sesuatu kecuali dalam bentuk isyarat keyakinan dan kemantapan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tinggilah kata-kata Junaid ni. Saya tengok balik. Apabila tidak serupa dan sebanding dengan sesuatu berhubung dengan orang yang mempunyai penyerupaan dan sebanding dengan sesuatu, awaslah kata. Ini adalah satu sangkaan yang pelik, kecuali berdasarkan kepada kelembutan Tuhan yang maha lembut dari sudut yang tidak ada tangkapan, tidak ada waham, tidak ada lingkungan, kecuali sesuatu dalam bentuk isyarat keyakinan dan kemantapan keimanan kepada Allah Ta'ala. Saya pun tak faham saya apa benda dia. Tinggilah bahasa dia kan, tinggi bahasa dia. Dia tak ada Arab dia. Kalau ada Arab ni boleh tengok. Kadang tengok Arab lagi mudah berbanding dengan tengok yang terjemahan dia. Kalau terjemahan ni kadang-kadang lari sikit, tak tepat dengan Arab dia tadi tu. Nak tengok Arab. Saya pun kadang-kadang kalau mengajar mana-mana pun kadang saya buat kita Arab sekali. Kadang yang terjemahan tu kita tak faham apa benda yang dia cakap ni. Kena rujuk semula kita Arab dia. Oh macam ni kan, ini sebenarnya ni yang cakap, nak beritahu kita. Tak apa tuan, nanti tinggal dulu. Kemudian Syekh Syakawi pula menyatakan, sampainya anda kepada peringkat mengetahui tentang Allah ialah sampainya anda kepada peringkat menyaksikannya ataupun musyahadah. Musyahadah maknanya menyaksikannya dengan mata hati anda, dengan penyaksian yang tidak memerlukan kepada dalil dan hujah lagi. Ini pendapat Syekh Syakawi kata.
Dia kata masuk dengan sampai tu, dia kata masuk sampai pada Allah, maknanya mengetahui tentang Allah. Ialah sampai anda kepada peringkat menyaksikannya. Menyaksikan dengan mana? Ya, dengan musyahadah. Penyaksian sebenar-benar menyaksi, tapi dengan mata hati kita tu. Dengan musyahadah, penyaksian yang tidak memerlukan pada dalil dan hujah. Itu maksudnya menyaksi, tapi maksudnya bukan menyaksikan tu dengan mata kepala, tidak. Tapi dengan mata hati. Macam mana tu? Penyaksian mata hati, kan? Yang mana tak perlu pada dalil dan hujah lagi lah. Gitu. Jadi ilmu tersebut ditakbirkan dengan istilah penyaksian ataupun musyahadah. Kemudian ilmu yang yakin, ilmu pun ada 3 kan. Dia ada ilmu yakin. Ilmu yakin dia ada ainul yakin dan juga hakul yakin. Dia 3 kan. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin itulah yang berkenaan dengan Quran hadis tu, dikatakan ilmu yakin. Kata para ulama, mana dia katakan ilmu yakin? Quran hadis, apa pun dia sebut dalam Quran hadis tu pula ilmu yakin sebenarnya. Ilmu yakin. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin nampak dengan mata kepala kita kejadian tersebut. Yang ketiga iaitu hakul yakin. Bukan saja nampak, boleh pegang, boleh rasa dan sebagainya. Itu kata hakul yakin. Macam tu. Cuma di kalangan orang-orang yang orang yang enggan ni, orang kafir contohnya, mereka ni lebih nakkan kepada ainul yakin. Kata para ulama, pemasa ulama lah, mereka nak lebih pada ainul yakin, tapi ainul yakin dia tak nak. Itu sifat-sifat orang kafir, orang yang enggan kepada Allah Ta'ala. Dia nak tengok benda tu dengan mata kepala. Quran dengan hadis tak percaya. Dia nak benda tu real betul. Contohnya kalau Nabi itu membelah bulan, dia nampak Nabi membelah bulan, tapi akhirnya pun dia tak ngaku juga. Dia kata sihir, kan? Banyak benda-benda yang mukjizat-mukjizat pada Nabi dan para Rasul ini ditunjukkan kepada orang-orang yang ingkar. Ada yang beriman, ada tak beriman lah. Ada yang beriman, ada tak beriman. Tapi nak kata kat kita, maknanya dalam konteks hujah untuk berdakwah ni, antaranya ialah ainul yakin, nampak dengan mata kepala, baru dia boleh beriman. Tak nampak, dia tak beriman. Macam tu. Yang ketiga hakul yakin, bukan saja nampak, boleh pegang, boleh rasa, boleh minum, boleh apa semualah. Macam tu. Itu pun kadang-kadang ada yang tak beriman juga. Macam tu. Tapi pokok pangkalnya sebenarnya kembali kepada ilmu yakin, Quran dan hadis. Itu dikatakan ilmu yakin. Itu pun ilmu yakin pun orang sekarang yang beriman, tak beriman. Itu. Itulah pecahan. Baik. Kemudian tajalli kan. Tajalli mana terbuka, tersingkap hati seorang sufi untuk menerima hakikat ketuhanan. Dia ada 3 istilah tu. Kalau kita mengaji dalam bab tu, contohnya takhalli. Yang pertama takhalli. Takhalli maknanya mengosongkan, membuang sifat-sifat mazmumah yang terdapat dalam diri kita kan. Itu dikatakan takhalli. Lepas tu tahalli, bila dah kosongkan, dimasukkanlah pada sifat baik. Ataupun asal mana takhalli ni menghiasi. Sesudah kita membuang dan mengosongkan hati pada sifat-sifat terkeji, kita patut hiasi dan penuhi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Seperti tawaduk, ikhlas, pemurah dan sebagainya. Kemudian tajalli. Tajalli maksudnya apa? Tajalli maknanya anugerah kepada Allah Ta'ala, iaitu rasa manis keimanan. Rasa manis keimanan yang menjadi harapan setiap mukmin, yang menjadi kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Hati seakan-akan celik, hidup, nampak dan terasa akan kebesaran Allah Ta'ala. Ingatan dan rindu hanya tertumpu kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan tajalli. Macam tu. Jadi ilmu tersebut ditakbirkan dengan istilah penyaksian atau musyahadah. Ilmu yang yakin
Kemudian tajalli, terbuka dan tersingkap hati seorang sufi untuk menerima hakikat ketuhanan. Kemudian lempahan rahmani, pula dia ada lempah rahmani. Kemudian pengenalan secara mata hati dan rasa rohani. Orang yang sampai ke peringkat penyaksian, musyahadah pula, dia berbeza-beza pula. Dia ada beza-beza. Di kadang mereka ada yang membolehi tajalli af'al. Tajalli af'al maksudnya manifestasi kewujudan Allah Ta'ala melalui perbuatan Allah. Manifestasi kewujudan Allah Ta'ala melalui segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ia merupakan tajalli pertama di sisi mereka. Perbuatannya dan perbuatan orang lain hilang dan binasa dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hakikat sebenarnya segala perbuatan dunia pun semua perbuatan Allah Ta'ala, kan? Kalau kita mengaji buat tauhid, segala perbuatan kita adalah di balik hijab semua perbuatan Allah Ta'ala. Cuma manusia ada pilihan, gitu. Manusia ada ikhtiar dan juga pilihan. Masih boleh memilih. Kalau dia memilih benda yang buruk, maka dia buruk lah. Kalau dia pilih benda baik, jadi baiklah dia, dapat pahala besar. Kalau dia pilih benda buruk, maka buruklah, dia akan disesa. Sebab yang disesa adalah manusia, bukan Allah. Allah Ta'ala tidak ditanya di atas apa yang dibuat. Kita lah yang akan disana. Baik, kemudian yang terlibat tidak lagi melihat kecuali Allah. Yang terlibat tidak lagi melihat kecuali Allah. Itu dikatakan syuhud wahdah bi kasrah wa syuhud kasrah bi wahdah. Penyaksian banyak pada benda yang satu, penyaksian satu pada benda yang banyak. Itu pada istilah juga. Jadi situasi ini memulakan seorang itu dari berada di dalam pentadbiran dan juga pilihannya sendiri. Ini peringkat pertama, martabat sampai kepada Allah. Ada di kalangan mereka yang membolehi tajalli sifat pula. Ini yang kedua. Yang tadi pertama tajalli af'al, manifestasi kewujudan Allah Ta'ala melalui perbuatan Allah. Yang kedua tajalli sifat, manifestasi kewujudan Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah. Lantas dia berhenti pada kedudukan hebat dan jinak, karena hatinya menyaksikan kebenaran dan kecantikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di alam ni yang begitu cantik dan luas, kan, sudah tentu yang mencipta alam sudah tentu lebih cantik, lebih cantik, lebih bagus, kan. Sedangkan diri kita pun Allah Ta'ala buat begitu cantik, komplek, kan. Dalam tubuh badan kita ni ada macam-macam. Ada jantung, ada limpa, ada buah pinggang, kan? Ada paru-paru, ada perut, kan? Ada usus dan sebagainya, kan? Dalam badan kita kan komplek, kan? Juga. Allah Ta'ala dia buat benda tu semua. Tapi kalau manusia ni dia ada kekhususan pula. Kalau doktor bahagian kalau jantung saja, dia tak uruskan, tak rawat benda lain. Kalau mata je, spesialis bahagian mata. Kalau tulang, spesialis bahagian tulang je, kan, macam tu. Paru-paru je lah. Jadi mana ada yang pengasingan dalam bab orang kata kepakaran tadi. Tapi Allah Ta'ala semua dipakar, semua dibuat. Mana daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua dibuat oleh Allah Ta'ala. Bukan satu, banyak juta manusia, kan. Daripada semenjak Nabi Adam sampailah zaman sekarang ni, banyak yang telah pun dicipta Allah Ta'ala kat manusia. Okay, itu. Baik. Ini adalah martabat kedua sampai pada Allah. Macam tu. Mana dalam hatinya menyaksikan kebesaran dan kecantikan Allah. Ada di antara mereka yang meningkat kepada makam al-fana pula, di mana di batinnya dipenuhi dengan cahaya-cahaya keyakinan penyaksian. Lantas dia tenggelam di dalam penyaksiannya, musyahadahnya dan Allah Ta'ala, dari penyaksian kewujudan dia sendiri. Dia tenggelam dalam penyaksian pada Allah, sampaikan dia lupa tentang wujud dia sendiri lah. Inilah sebahagian daripada tajalli zat.
kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khusus, ia juga satu martabat di dalam peringkat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dari martabat ini ada pula martabat hakul yakin. Itu yang saya kata tadi, ada beberapa istilah kan. Dia ada ainul yakin, ada ainul yakin dan juga hakul yakin. Hakul yakin ini di tingkatan lagi tinggi berbanding dengan ainul yakin. Tapi jangan hanya yakin pada hakul yakin, sedangkan ainul yakin tak yakin. Lebih fokus pada hakul yakin sebab apa nak martabat tinggi. Sedangkan Quran hadis ainul yakin dia tak percaya. Tak percaya Quran hadis kan? Itu silap juga. Jadi mana tiga-tiga tu kena ada. Yakin, yakin. Macam tu. Di dunia daripadanya berlakulah lamah. Lamah mana kecepatan cahaya penyaksian di dalam keseluruhan diri hamba sehingga dirasai oleh hati, nafsu dan jasad laki seseorang. Ia merupakan martabat sampai kepada Allah yang paling tinggi. Pengarang kitab Awaqif Al-Ma'arif menyatakan, apabila terrealisasi hakikat-hakikat dengan pengetahuan hamba yang bersama dengan kadang-kadang ini, yang dia berada pada peringkat awal perjalanannya menuju kepada Allah, di manakah sampainya seorang itu? Awaslah, dia kata. Sebenarnya martabat jalan yang menyebabkan sampai seseorang kepada Allah tidak terputus sama sekali dalam umur akhirat yang kekal abadi, selagi di dalam umur dunia yang begitu pendek. Apalagi dalam umur dunia yang begitu pendek, kan? Dalam umur dunia pun masih ada lagi benda-benda macam ni yang kita kena tahu. Terjadi af'al, terjadi sifat, terjadi zat dan sebagainya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apalagi besok di akhirat pun dia juga gitu. Pun masih tidak terputus gitu. Jadi sebenarnya dikata martabat jalan yang menyebabkan sampai seorang kepada Allah tidak terputus sama sekali di dalam umur akhirat yang kekal abadi. Apalagi dalam umur dunia yang pendek. Gitu. Dalam umur dunia yang pendek ni pun kita akan melalui itu semua. Terjadi af'al, terjadi sifat, terjadi zat kan, hakul yakin dan sebagainya. Akhirat pun itu juga gitu. Ada juga benda macam itu. Okay, last. Syekh Abu Hasan radhiyallahu ta'ala pernah menyatakan, apabila kasyaf anda bertentangan dengan keterangan yang benar daripada kitab dan juga as-sunnah, hendaklah anda beramal dengan Alkitab dan juga as-sunnah dan tinggalkan kasyaf. Kan, kalau kasyaf kita ni pun kasyaf macam ni tersingkap kan. Kasyafah mesti tersingkap alam gaib kan. Sampai kita nampak, boleh nampak lah. So ada benda-benda yang di alam gaib. Jadi kata kasyaf, kelebihan luar biasa Allah Ta'ala bagi pada dia kasyaf. Dia macam karamah juga lah macam tu. Jadi kalau kita dah masuk ke alam kasyaf, tapi banyak bertentangan dengan Quran, hadis dan sebagainya, kita kena pegang dengan Quran, hadis juga. Tinggalkan kasyaf itu gitu. Tinggalkan kasyaf itu. Sebab ada orang yang lebih penting pada kasyaf. Derajat kasyaf. Apabila kasyaf anda bertentangan dengan keterangan yang benar daripada kitab dan sunnah, hendaklah anda beramal dengan kitab dan juga sunnah dan tinggalkan kasyaf tersebut. Dan seterusnya berkatalah kepada diri sendiri, anda sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin untukku keselamatan di dalam kitab dan juga sunnah, dan tidak menjamin keselamatan untukku di dalam kasyaf dan juga ilham. Dia takkan terjamin kan kasyaf dengan ilham. So jangan pentingkan sangatlah kasyaf dengan apa ni. Ada orang yang beribadah semata-mata nak kasyaf. Apa makna kasyaf? Kasyaf ada di muka surat 3. Macam tadi kat tadi kan, kasyaf bermaksud penyingkapan rahsia-rahsia alam gaib melalui pandangan mata hati. Itu mana kasyaf. Nampak lah gaib lah. Oleh tak nampak, dia nampak je seorang. Jadi kalau
dia masuk alam lain tu, dia nampak satu benda yang bercanggah Quran dengan hadis. So kembalilah pada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Wallahu a'lam bissawab. Akan datang tersambung yang ketiga pula. Wallahu a'lam. Okey kan, saya pada program lagi ni, ada program lagi ni Jadi tak sempatlah minum sama-sama. Boleh insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wa sayyidina batta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahmana al-arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ta'bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.